Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar, tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, syukur kita bertemu lagi pada minggu ini untuk program siri Al-Quran Sahabatku, dan hari ini kita akan teruskan lagi tajuk perbincangan kita mengenai sifat lazimah bagi huruf-huruf hijaiyah, dan kita teruskan lagi dengan sifat tunggal yang berikutnya, iaitulah sifat takrir. Sebelum ini kita telah berbincang mengenai sifat qalqalah, sifat inhiraf, sifat lin, sifat safir dan sebagainya. Hari ini insya-Allah kita cuba untuk memahami lagi, iaitulah berkait dengan sifat takrir. Apakah itu takrir, tuan-tuan sekalian? Dari sudut bahasanya, takrir ialah berulang-ulang. Takrir ialah berulang-ulang. Manakala dari sudut istilah, takrir ialah keadaan hujung lidah bergerak-gerak atau bergetar ketika menyebut hurufnya. Seperti mana kata Imam Sahib As-Salsabil Al-Syafi, wa'arrifit takrira birti'adi ra'sil lisani tahdha bil muradi. Dan perkenalkanlah takrir itu dengan mengangkat kepala lidah, yakni ra'sul lisan. Kepala lidah ini kamu akan mendapat apa yang dikehendaki, yakni huruf yang bersifat takrir, yang bersifat getaran, bersifat bergerak-gerak ataupun bergetar ini. Baik, huruf takrir ada satu sahaja, iaitu huruf ra, dan huruf takrir juga dikenali sebagai huruf tikrar. Seperti mana kata Imam Ibnu Al-Jazari, warra wa bitakririn ju'il. Dan ra itu dengan takrir ia dijadikan. Adapun takrir itu disembunyikan huruf ra itu ketika mana ia bertasydid, sama ada ketika wasal maupun ketika waqaf. Seperti mana dalam surah Ar-Rahman ayat yang pertama, ketika mana kita wasal, ra yang bersabdu itu dibaca dalam keadaan disembunyikan takrir itu, disembunyikan pengulangan. Jadi kita membaca Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Ar-Rahman, sembunyikan takrir, yakni berulang-ulang getaran tersebut pada huruf ra itu. Dan seperti mana juga ketika mana kita waqaf, seperti mana pada kalimah al-haur dalam surah At-Taubah ayat yang ke-81, bila mana kita waqaf pada kalimah ini, disembunyikan getaran pada huruf ra, al-haw. Demikian ketika mana kita waqaf. Dan seperti mana kata Imam Ibnu Al-Jazari, waqfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikanlah akan takrir, yakni apabila ra itu bertasydid, bersabdu. Tak kira sama ada kita wasal maupun kita waqaf dalam sesuatu ayat, maka ra yang bersabdu hendaklah dibaca dalam keadaan sembunyikan takrir tersebut, getaran tersebut, yakni bergerak lisan kita, yakni berulang-ulang getaran itu hendaklah disembunyikan. Juga seperti mana kata Imam Sahib As-Salsabi Al-Syafi lagi, waqfi takriran bi ra'in tushaddadu waslan wa waqfan, dan sembunyikanlah takrir pada ra itu yang bertasydid ketika wasal dan juga ketika waqaf. Baik, hari ini kita mempelajari mengenai sifat takrir, yakni sifat berulang-ulang, sifat getaran, sifat hujung lidah bergerak-gerak. Dan huruf takrir ini ada satu saja, itulah huruf ra, juga dikenali sebagai huruf tikrar. Kenapa disebut huruf yang berulang-ulang ini? Kerana ketika mana kita menyebut huruf ra, lidah kita ini akan bergetar. Tetapi kena ingat, jangan sampai melampau getaran lidah kita ini ketika mana menyebut huruf ra, kerana boleh merosakkan sebutan yang sempurna, sebutan yang betul. Seperti mana kita membaca ar, itu getaran yang lebih. Ataupun ra itu berbaris di atas, berbaris di bawah, berbaris di hadapan, kita membaca dengan getaran yang lebih. Ru, ri, ra, itu
getaran yang melampau. Sekadar hanya sedikit saja getaran ketika mana dia berbaris, tapi kena ingat ketika mana dia bersabdu hendaklah disembunyikan takrir tersebut, getaran tersebut, yakni hujung lidah yang bergerak-gerak ketika mana huruf ra yang bersabdu. InsyaAllah untuk pertemuan yang akan datang kita cuba memahami lagi mengenai sifat tafashi, iaitulah sifat yang menghembur, dan kita memahami lagi mengenai sifat istitalah insya-Allah, mengenai apakah itu sifat istitalah, dan juga kita juga nak memahami huruf istitalah dan juga perbezaan antara istitalah dengan huruf mat, iaitulah huruf istitalah berpanjangan pada makhrajnya, adapun huruf mat berpanjangan pada nafas. Ini kita akan cuba memahami pada pertemuan yang akan datang insya-Allah. Terima kasih tuan-tuan yang setia dengan program ini. Semoga manfaat untuk kita semua insya-Allah. Moga Allah jadikan kita sahabat Al-Quran. Moga Allah jadikan kita kehidupan kita ini sentiasa hidup dengan bacaan Al-Quran, dan kita beramal dengan isi kandungan Al-Quran insya-Allah. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.